soalan biasalah kalau cikgu tanya soalan nombor 12 ni soalan apa? Graf fungsi, graf fungsi. Okey, kemudian ini kamu cari nilai, soalan A memang akan cari dua nilai apabila diberi dua nilai. Masuk dalam persamaan. Okey, cikgu masukkanlah. Masuk sini. Gantikan satu, jawab satu, tempat X ni ganti negatif 3, sini negatif 3, ni 2, ni 2. Okey. Baik. Okey, lepas tu bila kamu jangan silap masuk jangan silap gantikan nombor. Masukkan kat sini dapat jawapan, dapat 2 markah. Okey. Yang B ni mesti dia suruh lukis grafnya kan? Tapi kita jangan kelang kabut. Kita pergi tengok B ni apa skala yang dia nak guna. Okey, skala 2 cm 1 unit paksi X, 2 cm 5 unit paksi Y, lukis graf. 4 markah. Kita tengok balik kat sini. Oh, maknanya paksi X ni dia nak pakai 0, 1, 2, 3, 4. Kita punya paksi X ni antara 0 sampai 4 lah paling banyak. Sebelah kiri kita 0 sampai negatif 3. Okey. Paksi mencancang. Paling tinggi nak pakai berapa? 16.7. Maknanya paling tinggi 20. So kita akan pakai 5, 10, 15, 20. Ke bawah ni negatif 5, negatif 10 macam tu. Jadi lukisan kamu tu agak-agaknya kat tengah-tengah lah agak-agak dekat tengah. Cikgu pun lukis lah. Cikgu pun lukis lah dengan penuh perasaan ni. Okey. Ini paksi lukis atas kertas graf yang diberi. Kalau kamu lukis atas kertas graf yang kamu bawa sendiri, tolak markah. Memang dia tak terima. Baik. Tulislah ni paksi S ni 10 kotak kecil 2 cm, 5, 10, 15. Sebab tu kita dah agak-agak tadi lukisan kita tu mesti tengah-tengah. Okay, cikgu dah berjaya lukisnya. Okay. Lepas tu plotkan titik-titik. Betul-betul kan lah. Kalau 5 kotak, ni kita besarkan. Nampak sikit. Kalau 5 kotak, saya tengok gambar kita. Kalau 5 kotak, kalau 10 kotak 5, maknanya 2 kotak kecil ni ialah 1. Kalau 2 cm ni 1, maknanya 1 kotak kecil tu ialah 1. Jadi kamu kena hati-hati yang tu. Okey, tengok balik graf kita tadi. Lepas tu plotkan titik-titik. Settle lah bahagian B 4 markah, kamu dah plot titik-titik. Soalan C, baca X dan baca Y. Cari ni daripada graf anda, cari nilai X bila Y sama dengan 10. Satu lagi, cari nilai Y bila X sama dengan negatif 3. Mari tengok. Okey. Kita kena pergi naik ni kan. Okey. Dari graf anda, pergi dekat Y10, kalau cikgu lah cikgu akan buat garis putus-putus. Y10 ni sentuh graf. Turun garis putus-putus yang sebelah kiri ni. Okey, baca kat sini berapa. Okey, satu lagi X negatif 2.5. Okey, lukis garis putus-putus, turun ke bawah sentuh graf. Baca dekat sini Y berapa. Lukis garis putus-putus, okey, baca kat sini berapa. Tu dapat jawapan. Jadi jawapan yang cikgu dapat kat sini masih lagi dalam jawapan yang dicadangkan oleh skema, iaitu antara 3.35 untuk X dan Y dia negatif 15.0. Okey, soalan D ialah cikgu ada bagi langkah. Lukis satu garis lurus yang sesuai pada graf anda untuk mencari nilai X yang memuaskan ketaksamaan X kuasa 3 tolak 13X campur 4 sama dengan sifar. Baik. Dalam soalan graf fungsi, bahagian D ni dia akan bagi kamu satu persamaan baru. Jadi macam mana kamu nak cari garis lurus itu? Okay, ini cikgu bagikan langkah-langkah dia. Kamu buat persamaan serentak. Dari soalan A yang pertama ni, dari soalan B, cikgu pindahkan kosong tu ke depan untuk hapuskan X kuasa 3. Kalau X kuasa 3 ni tak hapus, dia bukanlah garis lurus lagi. Garis lurus ni X kuasa 1 je tinggal. Jadi bila cikgu hapuskan dia, yang tinggal ni bentuk arm garis lurus ni. Okey, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, pilih 2 titik untuk kita lukis atas graf tu supaya kita dapat sambungkan garis kita. Kemudian kita boleh cari apa koordinat yang bersilang. Okey, pilih 2 nilai X apa-apa pun tak apa. Kamu nak pilih 0, 1 pun boleh. Cikgu pilih 0, 3 biar dia ada jarak sikit. Okey, 0, 3.
Kalau pilih kosong, ni 8 darab kosong ganti tempat X dengan kosong, 8 darab kosong tolak 16 dapat negatif 16. Satu lagi 8 darab 3 tolak 16 dapat 8. Okey, cikgu ada dua koordinat ni. Koordinat ni pergi tandakan dekat atas graf kita. Cikgu tanda sini satu. Cikgu tanda sini satu. Sambung. Kamu akan dapat garis lurus. Okey, dapat garis lurus. Lepas tu cari titik persilangan. Kat mana nak cari titik persilangan? Ini ada bersilang kat sini satu. Baca, nak buat garis putus-putus, baca apa nilai X kat sini. Ini pun sama, dia bersilang kat sini. Ini garis yang kedua pula. Yang putus-putus tepi sekali ni, baca apa nilai X kat sini. Jadi tuliskan jawapan kamu di ruang jawapan di sini. Tulis dulu apa nama persamaan garis lurus, tulis apa X, tulis apa Y. Okey? Baik, itu soalan graf fungsi. Cuba jawab ni. Okey, soalan nombor 13. Penjelmaan. Syabas ni. Okey. Rajah ni menunjukkan sisi 4. Okey, penjelmaan T ialah translasi. Translasi dah pernah buat kan, gerak kiri kanan tu translasi lah. Penjelmaan V pula pantulan pada garis AB, dia dah bagi garis AB, syukurlah kan. Okey, nyatakan image, koordinat image bagi titik K di bawah setiap penjelmaan berikut. K kat sini. K ni koordinat dia 5, 3. Baik. Soalan yang pertama. Mula-mula kalau kita buat translasi T dan yang kedua translasi penjelmaan T dan V gabungan. Okey, cikgu siap buat ni pula. Okey, ni tengok soalan A1. Mula dengan koordinat 5, 3, dia kita translasikan dia, maknanya kita gerakkan dia ke kanan 3, turunkan ke bawah 2. Okey, dia akan pergi ke 81. Ni cikgu lukis untuk mudahkan kamu jadi jawapan dia 81. Kamu buat jawapan ni je lah. Ini cikgu lukis untuk mudahkan penerangan je. Okey, A2. Mula-mula buat V, lepas tu buat T. Masa V ialah kamu pantulkan dulu. Pantulkan dulu, pusing balik kat 5, 3 tadi, pantulkan dia akan ke sini. Lepas tu baru kita buat translasi ke sini. Ini ada dapat 2 markah ni kan. Kalau dapat separuh jalan pun dapat markah. Selesai lagi dah dapat markah. Okey. Nombor 2 pula, B. Okey, tadi dah selesai Okey, B pula. Beri perhatian, PQRS ialah image bagi KLMN, JKLM. Maknanya ini objek, ini image. Di bawah gabungan penjelmaan GL, maknanya G kena buat L dulu, lepas tu baru buat G. Kamu hayati apa berlaku kepada bentuk-bentuk daripada objek nak ke image tadi. Apa berlaku? Penjelmaan apa yang terlibat? Okay. Tengok yang B ni. Okay. Mula-mula dia putarkan. Lepas tu dia besarkan. Ini image, kan ada edit objek yang besar ni kan. Cuba besarkan sikit boleh? Macam tu. Okay. Macam ni. Mula-mula dia putar, objek ni putar, dia akan jatuh kat sini. Lepas tu nanti objek ni dibesarkan pula, baru dia jadi image yang terakhir. Jadi penjelmaan yang pertama ialah putaran 90 darjah ikut arah jam. Nak cari pusat macam mana? Ini satu cara lah cikgu bagi kamu pusat. Bagi kamu cara untuk cari pusat. Iaitu kaedah L bahagi 2. Tapi kalau kamu ada kaedah lain, nak guna pembaris ke apa ke, bucu pembaris ke, itu terpulang. Baik, cikgu pilih bucu yang sepadan. Maknanya bucu W ni dengan bucu K ni, ni asal ni, dia punya asal bawa ke sini. Okey, lukis kira kotak dari bucu ke bucu yang sepadan tadi. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kotak. 8 kotak bahagi 2, tu sebab nama dia kaedah L bahagi 2. Okey, bahagi 2. Maknanya 8 bahagi 2, 4. 4 kamu gerakkan balik dia 4 daripada kiri boleh, daripada bawahnya pun boleh. Okey, cikgu gerak dari sini 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Okey. Ada 2 kotak lagi nak ke bucu ni kan. Okey, kalau lebih 2 kotak, keluarkan 2 kotak luar daripada L. 1, 2. Jadi ini ialah pusat putaran. Cikgu tak guna pembaris ini satu kaedah lah untuk cari. Biasa kita lukis L sebelah sini, kita tak lukis L sebelah kiri. Kita akan lukis L jauh daripada anak panah ini. Jadi pusat putaran 3, 7. Itu dapat jawapannya. Okay, lepas dah putar, kamu besarkan. Sekarang nak huraikan pembesaran.
Pembesaran 1 markah. Kalau pembesaran kena ada apa? Faktor skala dengan pusat. Okey, faktor skala macam mana nak cari? Sambungkan bucu dengan bucu objek dengan bucu image. Sambung satu. Pilih satu lagi bucu. Bucu yang ni dengan bucu yang ni. W dengan S sambung. Okey, 2 garis ni bersilang kat sini. Jadi ini ialah pusat putaran. Iaitu -3, 6. Berapa kali dibesarkan ni faktor skala ni? Kita tengok daripada pusat ni 2 kotak. Dia akan jadi 4 kotak daripada pusat. Maknanya dia akan besarkan 2 kali gambar ni. Jadi kamu dah huraikan. Satu, dia mula-mula mengalami putaran. Lepas tu kali yang kedua dia mengalami pembesaran. Okey. Soalan yang seterusnya ialah kiraan luas biasanya. Baik, diberi bahawa rantau TUVW mewakili suatu kawasan yang mempunyai 100 meter persegi. Hitungkan luas kawasan yang diwakili oleh kawasan yang tidak berlorik. Maknanya dibagi kamu ini 100 kan? Yang berlorik ni 100. Sekarang dia nak cari yang tak berlorik. Maknanya kamu kena cari dulu luas image yang besar ni. Apa formula dia? Luas PQRS, ni luas image sama dengan K kuasa 2 darab dengan luas TUVW. Kalau lupa, formula ni, rumus ni ada diberi dalam bahagian rumus. Ada tapi kena tahu gunalah kan. Okay. K kuasa K ni apa? Faktor skala. Gantikan tadi kamu kata gambar tu dibesarkan 2 kali. Okay, 2 kuasa 2 darab dengan 100 dapat 400. Maknanya luas image ini ialah 100. Tapi kita kena buang 100 balik. Sebab kita nak luas kawasan tidak berlorik. Kena hati-hati dengan soalan. Jadi jawapan dia 300 meter persegi. Okey, soalan 14, statistik. Soalan favourite. Cerita pasal COVID pula kan. Memang soalan isu semasa. Baik, Kristina Syahira. Dua-dua ada kat sini. Kristina Syahira telah menjalankan kajian berkaitan umur dengan kebarangkalian dijangkiti penyakit COVID-19 bagi melengkapkan tesis PhD. Rajah 11 menunjukkan umur pesakit yang dikesan positif penyakit coronavirus diperolehi daripada 50 orang pesakit dalam satu swab test. Inilah data dia. Baik, berdasarkan data di Rajah 11, lengkapkan jadual 11 di ruangan jawapan anda. Yang bagusnya, dia tolong kita. Dia bagi 2 dulu selang kelas. Maknanya bawah ni kalau boleh jangan salah lah. Okay. Sebab dia ada pattern kan. Kalau 40 ke 49 mesti lah 50 ke 59. Kita pun letak ni. Baik, dia dah kira dah ni. Ni 5. Ni yang pertama tak mungkin salah. Kira lah. Kira kekerapan tu lengkapkan semua ni. Jangan salah. Baik, cari titik tengah. Yang ni macam mana dia dapat 34/5 ni? Macam mana dapat 34/5 ni? Ini kamu campurkan 30 campur 39. Okay. Bahagi 2. 30 campur 39 bahagi 2 dapat titik tengah. Lepas tu yang bawah ni ikut je lah. Kan diikut je macam tu. Baik, dah lengkap dah jadual. Okay, settle Okay, soalan B pula. Soalan tak selesai lagi A ni tadi yang. Nyatakan saiz bagi selang kelas. Ni tadi dah ni lengkapkan jadual dapat 3 markah. Okay, nyatakan saiz bagi selang kelas. Macam mana, apa formula selang kelas? Saiz bagi selang kelas. Okey, selang kelas formula dia, saiz selang kelas sempadan atas tolak sempadan bawah. Sebenarnya boleh titik tengah atas dengan tolak titik tengah bawah sama boleh juga. Tapi biasa kita pakai sempadan atas tolak sempadan bawah. Macam mana pula nak cari sempadan atas dan sempadan bawah ni mesti silap ni. Mesti 34. Okey, apa kita tengok dalam kerja kat atas ni? Baik, nak cari sempadan atas, kelas ini ambil had atas campur had bawah bahagi 2. Nak cari sempadan bawah kelas ini, kelas 40-49, so had bawah campur had atas bahagi 2. Cikgu tunjukkan ni. Baik, jadi sempadan atas ni 39.5, sempadan bawah kelas yang pertama ni ialah 29.5. Sempadan saiz selang kelas semua sama. Kamu tolak yang ni pun dapat 10, tolak atas pun dapat 10. Jadi jawapannya kamu tulis 10 je pun terus dah terus sebagai satu markah. Dia tak perlukan dalam kerja, tapi untuk pengetahuan kamu saja. Macam mana dapat saiz selang kelas. Okey, soalan biasa B. Berdasarkan jadual 3, hitung min anggaran umur pesakit yang dikesan positif penyakit COVID-19. Min. Cari purata. Apa formula min daripada jadual kekerapan?
Itu sebab dia suruh kamu cari titik tengah dengan kekerapan. Sebab kita nak guna min ni, ni simbol min X bar. Kalau tak tulis X bar pun tak apa, tapi tulis menulis semua maknanya kamu faham. Okay. Frekuensi darab titik tengah kelas pertama, campur campur macam ni. Ni frekuensi darab titik tengah, frekuensi darab titik tengah, frekuensi darab titik tengah. Lepas tu campur semua, bahagi dengan 50. Sebab tadi 50 orang kan? Bahagi 50. Jangan silap pula. Jangan gopoh. Kalau tak ada, darab satu-satu dalam kurungan. Darab satu-satu dulu dalam kurungan, bahagi 50, dapat jawapan 63.3 tahun. Ini dia sebab kajian dia diguna 50 orang kan. Kalau lagi ramai mungkin lagi banyak. Mungkin lainlah min dia. Okey. Lepas tu dia suruh lukis apa ni? Kalau ada poligon kekerapan, kalau ada kekerapan biasanya poligon kekerapan ataupun histogram kan. Okey. Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan di halaman 29. Okey, guna skala 2 cm 10 tahun, 2 kepada 10, paksi mengufuk, paksi X ni lah. 2 cm kepada seorang pesakit paksi mencancang. Paksi mencancang ni paksi kekerapan, paksi Y. Lukis satu histogram bagi data tersebut. Okey, 4 markah. Okey, cikgu pun lukis lah. Kita pun lukis histogram kita ni. Okey, ni lah buku histogram. Kita nak pakai apa? Paksi, jangan lupa kalau histogram sini kekerapan. Lepas tu, sini titik tengah. Okey, yang ni titik tengah. Kita pakai titik tengah dia. Jadi titik tengah kamu tadi dah kira dah 34.5. Bila kita lukis palang untuk histogram ni, letakkanlah di tengah-tengah. Sebelah sini ada 5, ada 10, 10. 5. 5, sebelah sini pun 5 kotak. Jadi betul-betul lah di tengah-tengah. Okay. Histogram senang sikit lah. Macam tu. Dapat 4 markah jangan lupa. Jangan salah skala lah. Kalau tak nanti histogram kamu akan jadi pendek sikit lah. Okay, D. Jika umur warga emas ialah 60 tahun, 60 tahun ke atas lah warga emas kita panggil. Menggunakan histogram yang dilukis di 14C, nyatakan bilangan warga emas yang dikesan positif. Yang ni sebenarnya ada 2 cara. Kamu boleh kira dari sini. Nampak tak umur saya 60? 60 ke atas maknanya kamu campur semua ni. Tapi kan dia cakap rujuk kepada histogram kita kan. Kita pun tulislah bilangan warga emas dikesan positif 11 campur 8 campur 6 campur 4. Sebenarnya dia suruh baca daripada histogram ni. Sini dia suruh baca atas ni, puncak ni. Macam tu. Okay, itu soalan statistik. Selesai. Pelandongakan, yang 1 minit sudah lah kan. Okay, anda tidak dibenarkan menggunakan kertas graf. Janganlah pula rajin nak buat jawapan dalam kertas graf lepas tu tampal kan. Okay, gunakan saja kertas soalan tu untuk menjawab soalan. Untuk jawab soalan. Okay. Baik, rajah 12.7 menunjukkan satu gabungan pepejal berbentuk kuboid. Dan pepejal berbentuk, gimana kita ni? Jauh dah nak habis. Mana dia? Ya, ikhlas. Sabar ya, sikit lagi. Belum sampai ni, kita belum ada di bumi lagi. Kita masih lagi dekat, masih di awang-awangan ni. Lukis ni. Okey, baik. Dia kata rajah 12.1 menunjukkan satu gabungan pepejal. Ini dah gabungan pepejal, dia gabung 2 pepejal. Tapak ABML adalah sebuah trapezium yang terletak pada satah mengufuk. Inilah atas ni. Okay. Tepi ni adalah tegak. Kamu bayangkanlah macam mana gambar trapezium tu macam ni. Ini cuma pengetahuan am saja. Bentuk trapezium boleh bentuk atap rumah lah macam tu. Tapi yang penting ada 2 garis lari. Baik. Lepas tu lukis dengan skala penuh pelan pepejal itu. Pelan maknanya kita lukis pandangan dari atas. Cikgu pun lukislah pelan. Macam tu. Okay. Ada pelajar tanya, label boleh tak? Kalau tak letak label, boleh. Kalau tak letak ukuran, kalau tak letak label maksudnya FG, DK semua ni lah. Dan kalau kamu tak letak ini pun tak apa. Yang penting ada bentuk tu. Bentuk tu betul. Okay, soalan B. Soalan B, tadi pelan dah settle. Okay, soalan B ni
dia daripada gambar tadi, gambar A tadi, dia buangkan satu bentuk sukuan silinder, maknanya dia buang 90 darjah kat sini lah, dia buang. Okay, sekarang ni kamu kena lukis dengan skala penuh. Lukis dengan skala penuh. Cikgu nak ni. Pandang dari X satu, pandang dari Y. Jadi kalau kamu pandang dari X, tempat ratanya di depan ni dengan depan belakang ni tengok lukisan, contoh lukisan. Macam tu. Ni pandang dari X. Dan ini pandang dari Y. Kenapa garis putus-putus? Cuba tengok balik nanti soalan tu. Okey, tengok balik soalan tu. Kenapa garis putus-putus? Sebab dia terlindung di belakang. Ya. Okey, sekarang ni mari kita berpijak balik di bumi yang nyata. Soalan yang terakhir, bumi sebagai sfera. Okey. Baik. Dalam rajah 13.1, N ialah kutub utara, S ialah kutub selatan, O ialah pusat bumi, P bagi 60 darjah utara, 40 darjah timur. Apa? Apa maklumat saja yang diberi tak apa, akan membantu kita lepas ni. PH ialah diameter selarian latitude. PH diameter selarian latitude ini latitude. Latitude ialah kita baca melintang. Diameter maknanya dia akan dalam satu bulatan latitude ini, bulatan latitude daripada P ke H ujung sini, itu kita namakan dia diameter selarian latitude. Okey. Soalan A. Diberi ni. Ambil ni. Okey, diberi PR ialah diameter bumi. PR ialah diameter bumi. Tanda dan labelkan titik H dan R pada ruang jawapan. Okey, PR diameter bumi maknanya dia mesti melalui pusat bumi. Maknanya dia lalu sampai sini baru dia jari bumi. Sampai ke belakang ni baru jadi diameter. Jadi PR tu ialah di belakang, di bawah daripada P. Satu. Lepas tu H ni ialah diameter selarian latitude. Maknanya tadi H tu kat sini. Okay, so kita pun lukis lah. Kita pun lukis. Mana dia? Kita lukis. Kita pun lukis lah sini. Okay. H tu kat sini. Ada kat sini. Dapat 2 markah. Okay. B pula. Kalau siapa nak jawab soalan ni, cikgu galakkan kamu jawab. Sebenarnya soalan senang. Baik. Hitungkan jarak terpendek dalam batu nautika dari P ke H melalui kutub utara. Tadi kamu dah tahu H tu kat sebelah sini kan. H tu kat sini kan. Apa maksud jarak terpendek? Jarak terpendek maknanya dia mesti lalu bulatan agung. Dia tak boleh lalu tepi. Kalau lalu tepi tu bukan jarak terpendek. Jarak terpendek maknanya kita lalu bulatan besar. Okay. Kita tengok macam mana cikgu selesai. Ni soalan B ni. Soalan B. Okay. Cari jarak terpendek antara P dengan H. Nak cikgu highlight kan ni. Sebenarnya cikgu highlight yang ni. Dia kapal terbang tu lalu atas ni. Sampai sini. Okay. Baik. Jadi nak cari jarak terpendek. Kalau lalu bulatan agung, formula dia apa? Sudut yang dilalui darab je dengan 60. Sudut dilalui, macam mana nak cari sudut sini? Sebab kalau tadi kita tahu P ni latitude dia 60 darjah utara, maknanya daripada khatulistiwa 60 darjah ke atas. Sebelah sini pun 60 darjah ke atas. Jadi yang baki warna biru ni ialah 180 tolak dengan 60 tolak 60. Darab je dengan 60. Dapat 3,600 batu nautika. Okay. Baik. Soalan C pula. Jadi tadi tu jarak terpendek Okay, soalan C. Soalan C. V terletak di selatan P dan jarak PV diukur sepanjang permukaan bumi ialah 4,500 batu nautika. Hitung latitude bagi V. V ni terletak di selatan P. Okay. Lepas tu dia bagi PV ni diukur dekat sini lah. Baik. Jarak PV tadi akan bagi tahu kita berapa sudut. Ambil jarak PV dalam soalan, bahagi dengan 60. Maknanya beza PV tu ialah 75 darjah. Baik. 75 darjah, kan dia kata V tu ke selatan P. Jadi beza dia daripada P ni 75 darjah. Tapi P ni 60 darjah utara. Maknanya dia akan terlebih 15 darjah ke selatan. Jadi latitude bagi V ialah 15 darjah selatan. Dan soalan yang terakhir. Soalan bumi senang sebenarnya. Cikgu dulu masa SPM pun cikgu jawab soalan. Kalau kamu biasa jawab, cubalah. Baik, sebuah kapal terbang boleh lepas dari Q arah ke timur P
dan kemudian terbang arah ke selatan V. Ini sama kes macam kita ni soalan yang itulah kan. Okay, purata laju seluruh penerbangan itu ialah 580 knot. Dan knot ialah unit bagi kelajuan di udara ataupun di lautan. Okay, sekarang ni soalan dia hitung jarak dalam batu nautika yang dilalui oleh kapal terbang itu dari Q ke P. Diukur sepanjang selarian latitude sepunya. Dia tadi diukur di bulatan agung, satu lagi diukur sepanjang selarian latitude. Jadi kalau diukur di sepanjang selarian latitude, formula dia kamu kena darab dengan sama juga macam tadi tapi tambah darab cos latitude. Itu je formula dia. Okay, kita tengok macam mana jawab. Okay, untuk soalan tu macam ni kan. Jadi dia bagi tahu P dengan Q ni bergerak ke timur P. Q ni bergerak ke timur P. Jadi yang ni P tadi 60 darjah utara, 40 darjah timur. Maknanya daripada meridian Greenwich 0 darjah ni, P tu terletak 40 darjah timur. Tapi Q ni ialah 80 darjah barat. Itu ada dalam soalan. Baca balik soalan. 80 darjah barat. Jadi jarak daripada Q nak ke P ni kamu kena tambahkan sudut. 80 tambah dengan 40, darab dengan 60, darab dengan cos 60 darjah. Kenapa? Sebab kita mencari jarak di atas selarian latitude. Ini formula dia. Sudut, beza sudut, darab 60, darab dengan cos latitude. Sebab dia bergerak di atas latitude ni. Jadi jawapan jarak Q ke P ialah 3,600 batu nautika. Baik. Jadi soalan yang D tu dia tanya berapakah jumlah masa yang diambil bagi seluruh penerbangan tadi daripada Q ke P. Lepas tu daripada Q ke P dengan apa tadi? Termasuk apa ni tadi? S ni kan? Baik. Apa formula yang kita boleh pakai? Gunakan kaitan purata laju sama dengan jumlah jarak bagi dengan jumlah masa. Jadi purata laju 580 diberi dalam soalan. Jumlah jarak 3,600 daripada P ke H. Okay, campur dengan 3,600 ni tadi yang ni. P ke Q ni. Campur dengan 4,500 jarak P ke V. Okay, lepas tu bahagi dengan jumlah masa. Jumlah masa yang kita nak cari ni. Buatlah matematik ni sikit ni. Masukkan, ini campurkan jumlah jarak. Bahagikan dengan purata laju. Bahagi yang ni jumlah masa naik ke atas, 580 turun bawah. Dapatlah jumlah masa 13.97 jam. Itulah. Berapa soalan tu? 11 campur 5. 16 soalan dalam kertas 2 Terengganu.